الحمد لله الحمد لله القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, iaitu menurut segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, supaya kita memperoleh keredaan dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah hari ini adalah bertajuk Jadilah Hamba yang Berdoa. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalan berdoa merupakan salah satu daripada elemen yang penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Hukum berdoa adalah sunat ataupun mustahab, yakni digalakkan. Ia merupakan pengakuan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seruan berdoa boleh dilakukan sama ada dalam keadaan senang atau susah, dikala suka maupun duka, secara bersendirian atau berjemaah. Perintah berdoa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka yakni beritahu kepada mereka, sesungguhnya aku sentiasa hampir kepada mereka. Aku perkenankan permohonan yang orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Menurut Imam Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa berdoa dan beribadah kepadanya, dan dijanjikan bahawa doa-doa yang dipohon akan dikabulkan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala murka terhadap orang yang tidak berdoa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang bermaksud sesungguhnya orang yang sombong, takbur apabila beribadat dan berdoa kepadaku, akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula meriwayatkan tentang kelebihan berdoa, seperti dalam hadis Nabi SAW bersabda, Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berdoa. Riwayat At-Tirmizi. Muslimin yang berbahagia. Amalan saling mendoakan antara seseorang dengan yang lain adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sewajarnya menjadi ikutan dan tauladan oleh setiap umatnya. Doa berperanan menjalin kasih sayang dan mengeratkan perhubungan mesra sesama insan. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mendoakan orang yang bersin. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila salah seorang daripada kamu bersin, maka hendaklah ia menyebut alhamdulillah dan menjawab bagi saudara atau sahabatnya yarhamkallah, yakni semoga Allah merahmati kamu. Maka apabila seseorang menyebut kepadanya, yakni orang yang bersin, yarhamkallah, maka hendaklah menyebut yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi petunjuk dan memperbaiki sifatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pula menceritakan pengalamannya melalui sebuah hadis. Suatu ketika Nabi SAW memasuki bilik air, lalu aku meletakkan air untuk baginda berwuduk. Baginda bertanya, siapakah yang meletakkan air ini? Setelah baginda diberitahu, baginda pun berdoa, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pandaikanlah dia dalam bidang agama. Riwayat Al-Bukhari.
Demikian juga apabila mendapat berita bahawa sahabat kita ditimpa musibah. Sama ada disebabkan kematian atau sebagainya. Sunat kita mengucapkan takziah atau mendoakannya tanda simpati seperti berikut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kitab Al-Azkar, lafaz takziah ialah a'zamallahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara limayyitik. Yang bermaksud semoga Allah membesarkan pahalamu dan membaikkan kesabaranmu dan mengampunkan bagi si matimu. Demikianlah indahnya Islam mendorong agar umatnya saling mendoakannya tanpa mengira kedudukan dan pangkat, tanpa mengira orang yang dikenali ataupun tidak. Amalan ini sudah pasti dapat menjalin kasih sayang dan perhubungan yang mesra sesama umat. Lebih-lebih lagi mendoakan orang tanpa pengetahuannya itu adalah antara doa yang tidak akan terhalang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya setiap doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala itu hendaklah diiringi dengan sifat takwa, yaitu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya, supaya doa itu dimakbulkan, tidak tergantung-gantung atau ditolak. Dalam kitab Al-Majalis Al-Saniyah, seorang ahli sufi bernama Ibrahim bin Adham ketika berjalan di pasar Basrah, orang ramai datang menghubunginya. Di antara mereka ada yang bertanya, kami sudah berdoa, tetapi kenapa doa kami tidak dimakbulkan? Ibrahim bin Adham lantas menjawab, doa kamu tidak dimakbulkan kerana hati-hati kamu telah mati. Dengan beberapa sebab. Yang pertama, kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menyempurnakan haknya. Yang kedua, kamu menyangka kamu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Yang ketiga, kamu membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Yang keempat, kamu makan nikmat-nikmat Allah, tetapi kamu tidak bersyukur kepadanya. Yang kelima, kamu katakan bahawa mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Daripada kata-kata tersebut jelas membayangkan betapa doa itu adalah berkait rapat dengan hati, yaitu hati yang hidup dengan amalan serta iman dan takwa yang akan memperolehi kemurahan dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan orang yang wajar didoakan antaranya, yang pertama mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan selawat ke atas baginda. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Sesiapa yang mengucapkan selawat untukku satu kali, Allah akan memberinya rahmat 10 kali ganda. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, mendoakan ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan pengikut baginda selepas sempurna mengucapkan doa dan selawat ke atas baginda. Yang ketiga, mendoakan ibu bapa kita sebagai membalas jasa keduanya yang memelihara dan mendidiknya di waktu kecil, dengan doa memohon Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan dosa-dosa mereka. Yang keempat, mendoakan anak supaya menjadi anak yang soleh, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan anaknya dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakan kepadaku anak yang tergolong daripada orang-orang yang soleh. Yang kelima, mendoakan ulama dan guru yang mengajar kita ilmu yang bermanfaat. Ia merupakan adab terhadap guru. Semoga ilmu yang diajar itu mendapat keberkatan. Yang keenam, mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berdoa, jazakallahu khaira, yang bermaksud semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ketujuh, mendoakan orang yang memusuhi kita termasuk yang bukan Islam dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Yang ke-8, selain daripada itu, menurut Fudail bin Iyad, sekiranya aku mempunyai doa yang mustajab, nescaya orang yang pertama aku doakan ialah pemimpin aku,
Kerana jika pemimpin itu baik, nescaya baiklah rakyat dan sejahteralah negara. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun, kita diingatkan jangan sesekali memohon sesuatu doa yang tidak baik ke atas diri sendiri, anak, harta benda atau kepada sesiapa sahaja dari hamba Allah, seperti mendoakan seseorang supaya dilaknat Allah Subhanahu wa taala, dipendekkan usia, ditimpakan bala bencana, dimusnahkan harta benda dan lain-lain perkara buruk. Islam mengajar kita sekiranya dizalimi oleh seseorang maka hendaklah menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memilih doa-doa yang lengkap dan padat yang menghimpunkan perkara penting mengenai urusan dunia dan akhirat. Antara doa-doa baginda ialah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wad dunya wal akhirah. Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni salihah. Allahumma inni as'alukal huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berilah kami rezeki yang baik, yakni halal. Dan jadikan kami seorang yang soleh, baik amalannya. Ya Allah, aku memohon petunjuk takwa kesucian diri dan bergantung pada diri sendiri. Demikian juga seseorang yang berdoa itu disaran supaya memelihara dirinya daripada makan, minum yang haram. Kerana yang demikian itu adalah salah satu syarat yang terpenting bagi penerimaan doa. Para ulama berkata doa itu laksana kunci. Dan kuncinya ialah makanan yang halal. Saudara-saudara muslimin yang mulia. Bagi mengakhiri khutbah hari ini, marilah sama-sama kita menghayati saranan berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala berkuasa memakbulkan doa hamba-Nya, sama ada menyegerakan atau menangguhkannya. Yang kedua, umat Islam hendaklah saling mendoakan antara satu sama lain supaya selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan selamat daripada azab api neraka. Yang ketiga, umat Islam dilarang mendoakan sesiapa sahaja hamba Allah akan sesuatu perkara yang tidak baik walaupun kepada diri sendiri. Yang keempat, umat Islam hendaklah berdoa dengan harapan tertanamlah sifat mahmudah dan terbuanglah sifat mazmumah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dengan merendah diri dan yakni dengan suara yang perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Al-A'raf ayat 55. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini inayatikar rabbaniyah
وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج اللهم عدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهد سلانغور تنكو أمير الشاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikan kami antara hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat. Serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marada wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.